Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam kelas Sirah Rasulullah SAW tahun 4 bersama Mu'allimah Hadi. Mu'allimah perkenalkan diri sebab ada rupanya murid baru tahun 4 yang hari tu tanya nama Mu'allimah. Nama Mu'allimah Hadi yang akan mengajar awak Sirah tahun 4. Inilah buku Sirah ya. Mu'allimah harap awak masih ingat lagi apa yang Mu'allimah pesan di minggu lepas. Kita bukan belajar sirah sekadar mengetahui sahaja, tapi juga untuk kita ambil panduan, ambil contoh uswatun hasanah atau contoh terbaik daripada Rasulullah SAW untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Jadi harapnya semua dapat berkenan. Apa yang kita nak belajar hari ini adalah sambungan daripada apa yang kita belajar tentang apa minggu lepas, konsep jihad di dalam Islam. Okey, Mu'allimah ulang kaji sikit secara ringkas apa yang kita belajar minggu lepas. Kita belajar macam mana di awal permulaan Islam tu, ketika umat Islam masih lemah, Allah tidak memerintahkan kita untuk berjihad. Masa tu Nabi Rasulullah SAW hanya memperkuatkan dan menyebarkan agama Islam, dan akhirnya bila kita berhijrah ke Madinah, bila umat Islam berhijrah ke Madinah, barulah diperintahkan perintah untuk berjihad. Okey. Dan kita belajar juga minggu lepas, pada awalnya perintah jihad ini diturunkan hanya untuk kita bertahan daripada orang kafir yang menyerang. Maksudnya orang kafir serang dulu baru kita bertahan diri kita. Maksudnya Allah bagi kebenaran kepada kita untuk melawan dia, untuk mempertahankan diri kita. Okay. Jadi sekarang kali ini, untuk hari ini kita belajar lebih susah tentang urusan jihad. Kepada siapa sebenarnya jihad dituntut? Okey, kita sambung yang minggu lepas. Sekarang ni buka muka surat 9, buku teks muka surat 9 ni. Okay, kita akan sambung baca nombor 10 ni dah. Okay, pertama kita baca dulu sama-sama. Setelah umat Islam mendapat kekuatan dan kekuasaan, mereka telah diizinkan untuk menggunakan senjata bagi menghalang musuh yang cuba menyekat dan mengganggu pembinaan masyarakat Islam. Okey, seperti yang Mu'allimah kata. Okey, sebelum ni kita hanya mempertahankan diri saja. Kali ni lain sikit. Apa yang lainnya kita belajar kat bawah ni dah. Di Madinah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah berkenaan wajib berjihad. Ia merupakan tanggungjawab dan kewajipan ke atas setiap Muslim pada setiap masa. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu qatilil ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Surah At-Taubah ayat 123. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir musyrik yang berdekatan dengan kamu, dan biarlah mereka merasai sikap kekerasan serta ketabahan hati yang ada pada kamu, dan ketahuilah sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Okey, tadi ni tuntutan jihad ni, pertamanya Mu'allimah nak awak ingat, dia adalah wajib, bukan sunat. Wajib dilakukan ke atas apa? Bukan sebahagian sahaja, tapi sebenarnya semua orang Muslim Islam. Pada bila? Bukan pada zaman Nabi sahaja, tapi pada setiap masa. Jadi zaman kita ni pun ada cara jihad dia dah. Okey. Jadi yang ni dapat kita fahami daripada ayat ini, ayat yang kita baca tadi. Allah menyuruh umat
umat Islam ni perangi orang-orang kafir musyrik yang berdekatan. Untuk mereka ni merasakan bahawasanya Islam ni tegas menyebarkan agama Islam. Kita ni maksudnya kita bukan setakat kata kita orang Islam, orang lain orang kafir, biarlah. Bukan. Maksudnya kita nak jihad kita ni untuk menyebarkan agama Islam juga. Okey. Kita tengok sikit lagi daripada hadis pula. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa ma ji'tu bi. Fa in fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bil haqqi wa hisabihim 'ala Allah." Artinya, aku diperintahkan. Aku ni siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh siapa? Oleh Allah supaya memerangi orang kafir, manusia yang kafir, manusia yang tidak menyembah Allah sehingga mereka mengucap la ilaha illallah, maka selamat harta dan jiwanya. Okey. Kita tengok deh. Peperangan sekarang bila umat Islam dah kuat ni bukan setakat untuk bertahan, untuk mempertahankan sahaja, tapi kita juga menyerang. Umat Islam menyerang juga. Menyerang tu kita ada cara dia. Cuba tengok okay. Kebiasaannya kalau kita tengok pembukaan kota Mekah dia berlaku dengan sangat bijak, sangat aman, sehingga maksudnya umat Islam dapat masuk sebab bijak kan, mengatur peperangan tu sampai kan tak ada yang tercedera. Bila dia dapat masuk, kumpulkan orang dekat satu rumah tu, maksudnya Nabi kata siapa yang dia ucap la ilaha illallah hari ni Muhammadur Rasulullah, dia akan selamat. Jadinya peperangan yang orang Islam buat ni untuk sebarkan Islam akan membuatkan orang ni boleh rasa selamat. Sebabnya kita lain daripada orang kafir serang. Okay. Orang kafir dia kebanyakan yang berasaskan dendam. Jadi tak kira lah masa tu kita ikut dia ke, tak ikut ke, kalau dia dah dapat dia akan bunuh. Tapi umat Islam ni bila dia tawan, selagi dia boleh selesaikan cara yang baik, dia akan membuatkan orang dalam tawanan dia tu akan rasa selamat. Jadi tak samalah peperangan kita dengan peperangan orang kafir. Okay, jadi peperangan yang dibenarkan oleh Islam ialah peperangan yang mempunyai dasar yang teguh untuk pertamanya mempertahankan akidah. Okey, kepercayaan kita kan. Yang kedua, kalau orang serang kita memang confirm lah kita boleh menyerang mereka semula. Okay, yang ketiga adalah kalimah Allah, iaitu agama. Bila kita nak pertahankan agama kita. Sebabnya orang-orang kafir ni pun dia, selagi dia belum Islam, dia akan dengkilah kepada orang Islam. Dia akan menyusun gerakan untuk memerangi orang Islam. Jadi kita yang kena tunjukkan kekuatan kita dulu. Dengan menakluk negara-negara yang yang belum Islam lagi masa tu kan. Okey. Jadi kesimpulannya, jihad adalah satu amalan yang penting dalam kehidupan orang-orang yang mengaku dia percaya atau beriman kepada Allah untuk mencapai redha Allah. Konsep jihad pada jalan Allah adalah bertujuan untuk mendidik dan berusaha bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan diri daripada kekejaman, kezaliman dan sebagainya. Seterusnya, okey, ini persoalannya. Mu'alimah kata tadi, jihad ni bukan hanya pada zaman Nabi. Dan dia wajib kepada semua umat Islam. Jadi bila kita orang Islam, kita kena berjihad. Tapi bagaimanakah cara-cara jihad kita pada zaman sekarang? Okey, tengok ya. Pertama, orang Islam yang berjihad pada zaman sekarang mesti berusaha bersungguh-sungguh bagi mencapai cita-cita yang diredai oleh Allah.
Bukan sifat orang Islam bermalas-malasan. Orang Islam yang memahami tentang jihad, dia akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita dia yang kita tahu cita-cita kita adalah cita-cita yang baik, cita-cita yang diredai oleh Allah. Kita nak jadi polis, kita pun nak tolong agama Allah melalui jadi polis. Kalau cita-cita awak nak jadi doktor, kita pun nak tolong agama Allah melalui jadi doktor. Macam mana cara dia? Contohnya, banyaklah contoh nanti Mukadimah ceritakan kemudian, awak tengok dulu. Yang kedua, ni kan, bukan setakat kita mencapai cita-cita tu hanya sekadar untuk mendapat gaji. Contohnya, saya bercita-cita nak jadi doktor. Kerana gaji doktor ni banyak. Boleh buat rumah banglo. Tak. Tapi sebenarnya kita orang Islam ni kena lebih daripada itu. Kita kena mendalami ilmu dan bidang yang kita ceburi sehingga menjadi pakar dan memang memberi manfaat sungguh kepada orang lain. Jadi kalau orang kafir nak menyerang bidang tersebut, maksudnya contohnya kalau kita jadi doktor kalau orang kafir tak nak menyelamatkan orang Islam, pemimpin Islam, kita yang kena selamatkan. Okey. Kalau orang kafir sahaja yang pandai jadi doktor pakar, kalau dia tak nak rawat orang Islam, macam mana kita nak buat? Okey, kalau kita jadi kalau kita jadi orang yang contohnya mekanik pun penting sangat dalam Islam sebab kita nak baiki kenderaan orang Islam. Kita nak baiki motor orang Islam, semua penting. Okay. Termasuklah jadi contoh apa? Orang yang mengurus sampah. Contohnya, kerana dalam Islam sangat mengutamakan kebersihan. Takkanlah orang datang negara Islam, tengok negara Islam tak bersih. Kan? Jadi yang pengurus sampah di negara Islam tu pun penting juga. Okey. Seterusnya, memastikan segala aktiviti dalam bidang kita yang kita akan ceburi nanti dilaksanakan mengikut syariat dan peraturan Allah sungguh. Okey, sebab sekarang ni banyak kadang-kadang dalam ubat ke hospital pun orang kafir cuba memasukkan perkara yang tidak halal. Jadi macam mana kita mesti ada ilmu untuk memasukkan benda yang halal dekat dalam perubatan kita. Okey, kalau dalam ekonomi, umat Islam cuba menyerang kita untuk supaya kita ni amalkan ekonomi yang bukan berasaskan Islam. Kita kena jadi pakar ekonomi untuk mengembalikan ekonomi itu jadi ekonomi yang seperti yang Allah nak pengurusan ekonomi. Semuanya ada di dalam Islam. Okay. Jadi, yang ni aktiviti kita pada hari ini. Mukadimah harap awak boleh hantar video recording ke, voice note ke, untuk memberitahu Mukadimah apa cita-cita awak ni. Okey. Dan yang menariknya, apakah cara-cara jihad yang boleh kita lakukan apabila anda berjaya mencapai cita-cita tersebut. Mukadimah bagi contoh cita-cita yang Mukadimah sekarang. Cita-cita Mukadimah guru kan? Okey. Apa yang Mukadimah boleh buat? Apa jihad yang Mukadimah boleh buat sebagai guru? Okey, sebagai guru, Mukadimah boleh buat contohnya apa-apa pun yang Mukadimah ajar, tak kisahlah bahasa Inggeris ke, contohnya bahasa Melayu ke, matematik ke, Mukadimah akan buat mengajar dengan bersungguh-sungguh sehingga murid Mukadimah menjadi pakar dan Mukadimah maksudnya akan mendidik anak murid tu sungguh-sungguh supaya dia tidak mengasingkan antara ilmu dunia dia dan dia dah mendapat faedah dunia dan akhirat. Maksudnya bukan setakat kita jadi guru yang boleh mengajar orang masuk universiti. Tak. Tapi guru yang boleh mengajar mengajar murid dia sehingga murid dia ni dapat masuk syurga. Dapat bercita-cita dan menjadi orang yang memberi manfaat kepada. Okey, dalam tajuk tuntutan jihad ni, Mukadimah sukalah untuk berkongsi satu lagi ayat Al-Quran yang tak ada dalam buku teks, tapi dia sangat memberi motivasi kepada kita yang Allah akan selalu membantu kita dalam berjihad. Sebab macam yang kita belajar, yang Mukadimah cerita sebelum ni,
Kalau kita apa-apa pun cita-cita kita, apa-apa pun kerjaya kita lepas ni, benda tu kita boleh buat jihad sebagai orang Islam dalam apa jua yang kita, bidang yang kita ceburi. Jadi kita kena selalu ingat ayat ni, surah Al-Ankabut ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad mencari keredaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama atau berserta dengan orang-orang yang berbuat baik. Okey. Jadinya daripada ayat ni Alimah nak bagi satu keyakinan yang maksudnya walaupun mungkin macam awak tak nampak lagi dalam kerjaya awak nanti, awak akan macam mana cara awak nak berjihad, tapi awak kena ingat yang kalau awak buat benda tu kerana Allah sungguh-sungguh, awak jadi pakar, Allah akan tunjukkan kepada kita ni macam mana cara kita nak berjihad di dalam bidang kita sendiri. Kita akan nampak insya-Allah mana ruang-ruang yang perlu diperbetulkan supaya kita ni boleh menjalankan tanggungjawab jihad kita lah sebagai umat Islam dah. Okey, jadi awak kena ingat Allah ni memang dia akan selalu bersama dengan orang-orang yang bersungguh untuk berbuat kebaikan. Okey, untuk latihan pada hari ini, okey, awak boleh buka aktiviti, muka surat muka surat bukan 4, muka surat 3 tak ada, muka surat 4 sahaja dah. Muka surat 4. Okey. Apakah maksud jihad? Okey, awak boleh tengok semula maksud apa jihad ni. Berikan satu contoh jihad. Okey. Satu contoh jihad yang kita dah belajar. Terangkan contoh cara-cara berjihad. Tak kisahlah ni zaman Nabi ke zaman kita. 2 faedah atau manfaat daripada berjihad, dan nyatakan tempoh Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah dan juga di Madinah berapa tahun dah. Okey, setakat tu dulu pelajaran sirah kita pada minggu ini. Okay, Mu'allimah ucapkan terima kasih kepada murid-murid yang memberi perhatian, dan semoga kita mendapat manfaat daripada apa yang kita belajar pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita jumpa lagi pada minggu depan.